Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to everyone. Morning. Morning lagi. Salam ada morning. Morning. So, apa tak ramai lagi? Baru 31 orang. Why? Okay, saya ada bagi tahu apa-apa ke hari ni untuk hari ni? Saya bagi tahu kita belajar macam biasa ke hari ni? Presentation semua dah habis kan? Dah habis. Dah habis. Lepas tu saya ada apa-apa peninggalan yang saya cakap ke untuk hari tu? Lepas habis presentation? Do I have something that I said to you but I'm probably forgot it about it already? Ada tak? Apa yang saya cakap itu silap saya ada cakap saya akan edit slide Transformer chapter 5. Kemudian saya akan ajar kamu chapter 4 kan. Saya akan ajar kamu chapter 5. Betul tak? Is it true? Untuk Transformer saya akan skip dulu. Saya akan ajar chapter yang seterusnya. Kemudian after saya habis edit slide, baru kita akan patah balik ke slide chapter 5. Chapter 4. Betul ke? Saya ada cakap macam tu tak hari tu? Saya macam ingat lupa. Ada madam. Ada? Ada. So saya nak bagi double confirmation. Sebab saya cakap dalam mimpi ke, saya cakap untuk, sebab saya ajar kelas kamu, saya ajar isi, tapi kelas lab 2B, lab 2A, 2B, saya ajar basic electronics. So saya takut saya sendiri yang terconfuse, which apakah amanat yang saya beri untuk setiap kelas ni. So tak salah saya lah bukan salah saya cakap macam tu kan. Betul ke? Betul rasanya madam. Okay, betul Alright, so untuk hari ni kita akan sambung. Kita punya pelajaran dengan chapter apa? Apa saya buka mesej elektronik? Okay, kita akan sambung pelajaran dengan chapter seterusnya. Unit Alright, Unit 5, Complex Waveform. Okay, so Complex Waveform, saya dah bagi belum slide? Ada saya bagi? Aduh. Belum madam. Ha? Belum. Belum Saya bagi sekarang.
Ma, dah satu. Dah siap. Sebab tadi macam duk pemadam ada dekat meja ayah tu. Yang dekat depan tu, lepas tu Wei nak buat kerja sekolah kat depan. Colour, orang ni colour. Oh. Nak colour semua. Dia colour. Terima kasih. Cantik. Sama. Okay, saya dah send kat kamu. Chapter 5, Complex Waveform. Okay. So, nampak tak presentation? Nampak. Okay. Jadi, untuk chapter 5 ni, chapter yang terakhir kita belajar Complex Waveform. Complex Waveform ni, apakah dia Complex Waveform? Okay, learning objektif, apa yang kamu perlu dapat faham dia punya objektif dia adalah supaya kamu boleh understand the characteristic of complex waveform, equation involved, and derivation of RMS values and form factor. Apa wais apa? When I find Wan yang lama sebab adik nak dia menangis, bising Wais. Mana mau water apa? Sekali Wan lah kau ni. Sekejap gangguan. Okay, so and then after this learning outcome, you have to define the complex waveform, recognize periodic functions, recognize the equation of a complex waveform, use harmonic synthesis to build up a complex waveform, recognize characteristic of waveform containing odd or even harmonics. Without phase change, calculate RMS, mean value and form factor of a complex waveform. So, complex waveform sebenarnya masa kamu isi belajar fundamental of electric circuit, okay, kamu dah diperkenalkan kot sikit dengan complex waveform. Siapa ajar Siapa ajar kamu isi? Si Syukri. Cik Wan Syukri Cik Wan Okay. So tak silap saya lah, Cik Wan Syukri dia memang masuk sebab kalau kelas saya tak ajar complex waveform sebab saya tahu isi akan belajar. Tak silap saya, kamu belajar sikit dengan Cik Wan Syukri. Yang kamu gabungkan sine wave dengan DC waveform, kamu akan dapat apa? Ingat tak? Chapter 5. Chapter 5 EC. Tajuk dia AC waveform. That's saya lah. Okay. So, AC waveform in circuit are purely sinusoidal type, and however, many supply waveform are not sinusoidal. For example, square wave, triangle wave, and sawtooth generators. Okay, so sepatutnya kebanyakannya adalah pure sine wave. Okay, tapi ada juga jenis yang square wave, triangle wave, sawtooth generators. So, a waveform that is not sinusoidal is called a complex waveform. Okay, yang bukan sinusoidal biasanya dia adalah complex waveform. Okay, such waveform may be shown to be composed of the sum of a series of sinusoidal wave having various interrelated periodic time. Jadi bermaksud waveform yang kamu dapat ni sebenarnya dia punya base dia adalah sine wave. Sine wave ni adalah basic of the waveform, and then setelah kamu gabungkan beberapa jenis sine wave, kamu akan dapat waveform yang lain. Okay, so contohnya ini adalah square wave square wave, kamu ada triangle wave, and then ada sawtooth wave. Dan ni kamu pernah nampak kan? Pernah nampak ke? Dalam isi electric circuit. Okay. So a periodic complex wave such can be resolved into a sum of a number of sinusoidal waveform
Sine wave have different frequencies, amplitude and phase angle. Okay, jadi benda ni kamu dah belajar masa kamu fundamental dulu. Okay, so hari ini untuk ECA kamu belajar lagi mendalam iaitu gabungan beberapa jenis sine wave. So the major sine wave component has a frequency f equal to the frequency of the complex wave and it is called fundamental frequency. And other sine wave component are non-harmonics. Okay, jadi sine wave ni terdiri daripada dua jenis komponen. Satu adalah fundamental dan satu lagi adalah harmonics. Selain daripada fundamental, kita panggil dia sebagai harmonics. Okay, hence the second harmonics has a frequency of 2f, third harmonic frequency of 3f and so on. Thus, if the fundamental frequency supply, example supply of a complex waveform is 50 Hz, then the third harmonics is 150 Hz, the fourth harmonics frequency is 200 Hz. Okay, jadi fundamental ni adalah original frequency yang kita ada. Contohnya, kamu ada 50 Hz ataupun 60 Hz. Okay, 60 Hz adalah kamu punya fundamental. Yang waveform yang pertama sekali 60 Hz. Kemudian seterusnya akan ada harmonics yang lain iaitu frekuensi dia berbeza. Kamu akan ada 120 Hz, kamu akan ada 180 Hz, 240 Hz and so on. So kalau yang mana yang 120 Hz kita panggil dia sebagai second harmonics. Kalau 6 darab 3, 18 kan? 180 Hz kita panggil dia sebagai third harmonics. Kalau 6 darab 4, 240. 240 Hz adalah fourth harmonics. And so on. Dia akan follow. Okay? Faham kan? Setakat ni faham? So, the general equation for the complex waveform. Okay, sebelum ni yang kamu belajar masa fundamental of electric circuit, kamu hanya belajar fundamental. Okay, kamu hanya belajar fundamental. So, sebab itulah kamu belajar ni je, fundamental. Okay, kamu belajar fundamental frequency. Ingat tu. So, fundamental tu adalah satu je waveform. Maknanya V equals to V1 maximum sin omega T plus theta 1. Okay, ini adalah benda yang kamu belajar. Yang belakang ni tak ada. Belakang ni kamu tak belajar lagi. Kamu belajar ini je, fundamental of electric circuit. Ingat tak? Ingat ke? Ingat ke? Cik adik dan cik abang tidur ke? Ingat ke? Lebih senyap je ni. Tak ingat, madam. Tak ingat. Macam mana boleh tak ingat? Okay. Yang kamu belajar masa fundamental of electric circuit, kamu ni memang belajar betul-betul untuk final je. Lepas tu lupa. Chapter 5, fundamental of electric circuit. Tajuk dia AC waveform. Okay. Jadi yang kamu belajar adalah ini. Ini adalah fundamental di mana kamu belajar V equals to V maximum sin omega T plus theta 1. V1 ni adalah V maximum, sin omega ni adalah omega. Omega ni adalah kita panggil dia angular velocity. Omega sama dengan 2 pi f darabkan dengan T time plus theta. Plus or minus theta, phase angle. Tak ingat ni? Serius saya tak ingat? Ingat madam, ingat. Ingat? Tiba-tiba ingat? Yang kamu belajar dulu. Okay, kamu belajar satu waveform ni je. Kamu tak belajar lain. Dia bagi waveform ni, cari V maximum dia berapa. Okay. Dah cari V maximum, cari frekuensi dia berapa. Dia bagi omega kan. Dah cari frekuensi, cari phase shift dia berapa. Ingat tak soalan-soalan masa fundamental tu? Dah cari phase shift, okay. T equals to 1 second. Berapakah nilai V? Voltage dia. Itu yang kamu belajar masa fundamental. Kalau tak ingat, buat revision balik. Fundamental of electric circuit. Okay.
Untuk fundamental, hanya ini je yang kamu belajar, iaitu fundamental waveform, fundamental sine wave. Untuk yang ECA ni, kamu akan gabungkan, okey, bermaksud kamu akan belajar fundamental dia, ditambah pula dengan harmonics, iaitu V2M. V2M ni maknanya V maksimum yang kedua, sin 2 omega T plus theta 2. Plus dan seterusnya sampai VNM, okey, N tu tak kira ke berapa, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, sin N omega T plus theta N. Okey. So yang seterusnya ni kita panggil dia sebagai harmonics. Fundamental kita hanya satu je. This is fundamental dan yang ini kita panggil dia sebagai harmonics. Okey. So harmonics ni wujud dalam electric circuit. Seperti yang saya cakap sebelum ni, harmonics ni sebenarnya adalah noise. Okay, noise. Dia menyebabkan sometimes dia menyebabkan kamu punya circuit tak stable. Sometimes harmonics ni menyumbang kepada kalau dalam music, okay, harmonics ni menyebabkan kamu ada perbezaan frekuensi, ada perbezaan bunyi. Bagus. Tetapi dalam electric circuit, itu akan menyebabkan power loss lah. Okay. So, tapi harmonics ni nak tak nak memang ada. Bukan nak tak nak tak ada. Dia memang akan wujud. Okay. So, this is the equation. Itu adalah equation secara general. Okay. Fundamental component, second harmonic, and harmonic. Okay. Harmonic synthesis. Harmonic synthesis is a process to obtain the shape of complex waveform using graphical method. This is achieved by aiding the analysis of fundamental and progressive harmonics of a complex waveform for given instance in time. Okay. So dekat sini dia cakap harmonics ni sebenarnya apa? Wujud. Okay, harmonik ni sebenarnya wujud. Okay. Dan kita boleh dapat satu graf yang berbeza apabila wujudnya harmonics ni. Maknanya kamu tak akan dapat dah sine wave, okay, pure sine wave, kamu akan dapat bentuk graf yang berbeza. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan graf yang berbeza? Ada satu cara. Satu cara adalah kamu buat calculation. Okay, dan calculation tu agak susah juga, bukan susah, means kamu kena masukkan semua sekali value. And then satu lagi cara adalah kamu boleh lukis graf. Dan kita akan baca dengan melukis graf. Okay. So contohnya dekat sini. Consider the complex voltage expression given by VA equals to 100 sin omega T plus 30 sin 3 omega T volt. Okay, apa yang dimasukkan dengan ni? Sekejap sebenarnya kan saya ada masalah nak download. Kejap. Saya tengah ada ni sekejap.
So, ini soalan dia. Okay, saya akan lukis ni secara freehand je. So, lukisan saya tak setepat kalau kamu gunakan kertas graf. If you have graph paper, lagi bagus lah. Siap. Dah siap? Yuk. Tadi kan yang macam itu warna dia. Okay, good. Okay, so graf dia adalah Dah, tu je. nanti Karam mau bagi lagi. Okey, nanti. Hmm. Terima kasih Mama. Okay, Saya nak main kat luar. okay. Dengan warna adik. Okay, so berdasarkan soalan ni, kamu boleh tengok, okay, this one adalah ni apa? Yang depan ni. Fundamental, dan yang ini adalah harmonics. Okay, so dia ada satu harmonics dan satu fundamental. Dan dia suruh kamu lukis. So how do you draw? Okay, first kamu kena lukis dia punya graf lah. Belah tak cantik sangat. Tak ada pembaris ke? So, baris. Buruknya. Sekejap Saya pakai buku yang kemarin saya. Okay. Nak lukis ni kena ada kepakaran. Okay. So, yang ini adalah voltage, this one adalah time. Alright. So, kalau kamu tengok sini, ada dua graf yang kamu kena lukis. Satu adalah fundamental dan satu lagi adalah harmonics. So, fundamental saya nak letak color biru. Okay. So, fundamental amplitude V maximum dia adalah 100. Jadi, kamu letakkan berapa ni? 2, 1, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kamu ada apa nama ni, kalau kamu ada kertas graf lagi tepat lah lukisan yang kamu nak, yang kamu buat tu. Kalau saya ni sebabkan saya tak ada kertas graf, okay, so ini adalah
Kita bagi 2. 1 sini. 1 sini. Okay. So 100 kat sini 100 volt. Ini 80, 60, 40, 20, kosong, negatif 20, negatif 40, negatif 60, negatif 80, negatif 100. So fundamental adalah 100. Okay. Kalau kamu ada kertas graf yang comel molek, okay, kamu akan dapat yang tepat lah lukisan ni. Kalau ikutkan saya ni, ikutkan mata saya je. Okay. So 100 watt. Kalau kamu free hands free. Allah, cantiknya. Duduknya. First time saya melukis pakai writing pad ni. Biasanya saya lukis atas whiteboard. Whiteboard lagi tepat lukisan saya. So this one is my first time by using this drawing pad ni. Okay. Nampak tak? Kalau kamu ada kertas depan kamu lukis jangan harapkan saya je. Tak cantik lah. Buat pula saya. Bukanlah cantik sebab nanti baca ada kat tempat. Nampak slow. Ya, lebih kurang lah. Alright, so this is your first graph. Habis lukis. This is your fundamental. Di mana kamu ada di fundamental kamu ada V sama dengan 100 sin omega T. Okay, this is your fundamental. Next adalah harmonics. Okay, harmonics saya lukis pakai color hijau. Okay. So harmonics, macam mana kamu nak lukis harmonics? First kamu tengok dia punya V maksimum dia adalah 30 volt. V maksimum dia adalah 30 volt. So kamu lukis dekat 30 volt. So 30 volt kat tengah-tengah ni kan. Mana 30 volt? Okay. Okay, this is 30 volt. Then kamu gariskan. Ini sama dekat sini 30 volt. Okay. So maksimum dia 30 volt dekat situ je. Kemudian dia adalah 3 omega. Okay. Dia adalah 3 omega. Apa maksud 3 omega? 3 omega bermaksud kamu ada 3 dalam satu fundamental 360 ni. 360 ni kamu ada 3 full cycle. Maknanya sama ada 1, 2, 3. Ini 3 omega. Faham tak? Fundamental daripada sini ke sini adalah berapa? Ini adalah 360 degree. Bersamaan dengan berapa pi? 360 degree berapa pi? Berapa pi? 2. 2 pi radian. Okay, dalam radian. Ini dalam degree. Dan ini 180 degree bersamaan dengan pi rad. Okay.
So dalam 360 degree ni kamu ada 3 graf yang kecil ni. Okay. Oh. Maksimum dia 30 maksimum, dan kamu ada 3 graf yang kecil dalam 360 fundamental ni. Fundamental macam ni. Fundamental tak akan berubah fundamental tetap. Okay. So setiap soalan dia beri, dia akan bagi fundamental yang kat depan ni, omega T ni. So kamu hanya lukis je fundamental. Kalau 100 maksimum 100 lah. Kalau 200 lah. So fundamental ni tetap macam ni, 360. Harmonics akan follow fundamental. So maksimum dia 30 sin 3 omega T. So kalau 3 omega bermaksud kamu ada 3 graf dalam 360. Jadi kita panggil omega 1. Okay, kita tengok omega 1. Omega 1, okay, sama dengan 360 darjah bahagikan dengan 3. So berapa? 120 degree. So graf yang pertama ini adalah 90, betul? 90 dengan 180 berapa degree? Saya buka kereta. 90, 45, 135. So kat tengah-tengah ni 135. Jadi 120 lebih kurang kat sini. 120 degree. So this is your first omega. Omega yang kedua adalah daripada 120 degree tambahkan dengan 120 degree. Sebab satu graf bersamaan dengan 120 degree. 120 tambah 120 sama dengan 240 degree. So 240 degree bermaksud daripada 120 tambah lagi dengan 120 sama dengan 240. 240 duduknya mana? Tengah-tengah ni berapa? Ini adalah 180, 270, betul? Tengah-tengah itu 180 tambah sama 225. Sini adalah 225. So 240 lebih kurang kat sini. 240 degree. Okay. And then graf ketiga of course lah daripada 240 degree tambahkan dengan 120 sama dengan 360 degree lah. Maknanya daripada sini ke sini. Jadi macam mana nak lukis? Kamu lukis, this is the maximum. Okay, and then ini adalah graf yang pertama. Tengok saya punya tangan saya tak belum. And then this is the second graph. And then dia akan habis dekat sini. The third graph. Okay. So ini graf yang kamu kena lukis. Okay. Yang ni kurang cantik. Jadi saya betulkan sikit lagi. Tak bulat sangat. Okay, dia tak jam pula. Okay. Alright. So kamu ada 3 graf. Graf pertama, graf kedua, graf ketiga. So kalau kamu labelkan dia, ini adalah V sama dengan 30 sin 3 omega T. Ini. Dah habis lukis belum? Belum. Sekarang apa berlaku kalau kamu letak tanda tambah? Tanda tambah. So bila tanda tambah, kamu gariskan. Okay, kalau kamu pakai kertas graf memang senang. Tapi kalau macam saya ni hands-free ni, okay, so saya just assume, saya tengok je pada hands-free saya ni, okay. So saya akan tambahkan maksimum dengan minimum. So this is the maximum, ini adalah maksimum, ini adalah maksimum, lagi mana lagi? Kosong, ini adalah kosong. Okay. So macam mana nak dapat? Titik dia? Okay. Yang ni titik dia berapa? Ini titik dia berapa? Maksimum untuk graf hijau. Maksimum dia berapa? Halo? Ha? 30. Okay. So bila kamu tarik, dia intersect dengan graf biru ni berapa? Ni lebih kurang berapa?
50. Ha? 50. Jadi 30 tambah 50 berapa? 80. 80. Jadi dekat sini, graf sini tambah graf biru, hijau tambah biru dekat 80. Okay, yang ini kosong, dia akan follow kat sini je. Kosong tambah graf apa-apa, dia akan jadi apa-apa. Okay. And then yang ni pun sepatutnya samalah. 30 tambahkan dengan 50, dia akan jadi 80. Tapi graf saya tak center kan. Jadi yang ini berapa? 100 tambahkan dengan negatif 30. Jadi berapa? 100 tolak 30. 70. 70. Okey, dekat sini tengah. 70 Okey. So biasanya graf yang ini dia akan mirror dekat sini. So dekat sini adalah 80, 80, 70. Okey. So bila kamu lukis graf dia, kamu akan dapat graf yang color merah ni. Alright. Lukis sebenarnya macam ni lah. Okay, tarik dulu. Alright. Jadi graf yang merah ni adalah graf yang merah ni kamu labelkan dia V equals to 100 sin omega T plus 30 sin 3 omega T. Okay. Nampak tak? Faham tak apa yang saya buat ni? Macam mana lukis graf? Kalau kertas graf, kalau kamu gunakan kertas graf, kamu akan lagi nampak lah. Okay, jadi kamu akan dapat bila 100 sin omega T tambahkan dengan 30 sin 3 omega T, kamu akan dapat graf yang bertaduk dua ni. Okay. Nampak tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Okay. Ada soalan tak? Woi, semua senyap je. Semua faham, bagus je. Pengajaran saya berkesan lah. Ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau kamu tengok balik kamu punya slide, okay, so bila kamu kira, okay, ini dia tulis macam mana nak buat. Okay, ini yang kamu akan dapat pakai kertas graf nampak tak? So yang kecil ni adalah kamu punya harmonics 30 sin 3 omega T. Yang besar titik-titik ini adalah 100 sin omega T. Kamu kena buat label macam ni time, voltage, okay. And then yang color hitam gelap ni, ini adalah dia punya complex waveform. Maksud dia dah campurkan 100 sin omega T tambah 30 sin 3 omega T, kamu akan dapat yang hitam besar ni. VA equals to 100 sin omega T plus 30 sin 3 omega T. Okay. Ni dia punya time dia. Alright.
Okay, apa akan berlaku kalau ada phase shift? Okay. Apa yang kamu boleh buat dengan yang ni? Ada phase shift. How? 3 omega T tambah pi over 2. Pi over 2. Saya malas nak padam ni. Tapi kalau pi over 2, buat baru lah Okay, so 100 sin omega T plus 30 sin 3 omega T pi over 2. So macam tadi juga buat lukisan. Yang ni saya betul-betul freehand, saya tak ada perubahan membaris ni. Okay, so 100, 2, 4, 6, 10. Okay, 100 ni adalah voltage. 2, 4, 6, 8, 10. Negatif 100. So fundamental still lagi sama macam tadi. Okay, this is your fundamental. Okay. Alright. So 30 sin 3 omega T, alright, sama juga. Tadi adalah 30. Dia masih lagi dalam 30 maksimum. 3 omega T masih juga sama macam tadi. 3, omega 1. Cuma dia ada sedikit perbezaan, sama dengan 360 bahagi 3. 120 degree. Tetapi ada pi over 2. Pi over 2 ni sama dengan berapa degree? Pi over 2 sama dengan berapa degree? Sama dengan berapa degree? Berapa degree? Pi over 2. 90 degree. Jadi omega 1 walaupun dia 120 degree betul, tetapi dia tak start daripada kosong sebab dia ada phase shift sebanyak 90 degree. Jadi dia adalah 90 degree, maknanya dia start daripada sini 90 degrees. And then 90 degree tambahkan dengan 120 degree sama dengan berapa? 90 tambah 120. 210 degree. Yang ni adalah 180, 270, 360. Jadi graf kamu dia akan bermula daripada 90, dia akan berakhir dekat 100, 210. Tengah-tengah ni tadi berapa? 180 tambah 225. Ni 225. So dia akan berakhir di sini. So graf yang pertama kamu akan start daripada sini, dia akan berakhir dekat sini. Okay, 210 degree. Graf yang kedua dia akan start daripada 210. Jadi 210 degree tambahkan dengan 120 degree. Kenapa tambah 120 degree?
Kenapa tambah 120 degree? Kenapa? Dia sambung dari omega 1 madam. Dia memang sambung daripada omega 1 sebab tu kita start daripada 210. Tapi kenapa dia kena tambah 120 lagi? Kenapa? Satu 120 tu apa sebenarnya? Satu 120 tu apa? Tadi kata faham, tak ada soalan. Apa dia 120? Tak tahu lah medium, kita orang belajar je. 120 ni adalah lebar satu graf. Sebab dalam satu fundamental, okay, kita nak tengok harmonics dalam tu ada berapa graf dalam satu fundamental. Jadi kalau 3 omega bermaksud 360 bahagikan dengan 3. Omega sama dengan 360 bahagikan dengan 3 sama dengan 120 degree. Omega sama dengan 360 bahagi 3 sama dengan 120 degree. Saya tak payah tulis kat sini lah. Okey. Tetapi sebabkan ada phase shift, okey, ada phase shift bermaksud omega yang pertama dia akan start daripada 90 degree tambahkan dengan 120, sebab tu dia akan start daripada 90 degree, dia akan berakhir dengan 210 degree. Faham? Jadi 120 degree ni apa? Halo? 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 Masih wujudkah manusia dalam ni? Pening ke? Pening ke? Pening ke? Omega ni adalah pening. Omega ni adalah berapa banyak graf harmonics yang ada dalam satu fundamental. Jadi kita ada 3 omega bermaksud 3 graf dalam 360 degree. Sebab tu omega tu satu graf kecil tu kita nak tahu berapa degree bermaksud 360 bahagi 3. Jadi sama dengan 120 degree. Macam yang kita buat tadi, maknanya kita dalam satu graf 360 ni ada 1, ada 2, ada 3. Okey, maknanya dalam 360 tu ada 3 graf kecil harmonics. Alright. Okey, sekarang kita up sikit soalan kita ada phase shift. Bila kita ada phase shift, bermaksud dia tak start daripada kosong. Dia kena start daripada phase shift. Phase shift dia 90 degree. Jadi dia start daripada sini, dia berakhir kat mana? Tapi kita tahu satu graf sama dengan 120 degree. Jadi dia berakhir 90 tambah 120, dia berakhir dekat 210. The second one pun sama. Dia start from 120 tapi dia berakhir dekat 330. Okay, dia berakhir 330. Kurang kat sini. Okay. So, kamu lukis
Okay, dia berakhir kat sini 330 degree. Alright. So apa berlaku pula dekat depan ni? Biarkan kosong ke? Biarkan kosong ke? Biarkan kosong, biarkan je. Tak, kita isi juga yang dekat belakang ni. Tetapi kita tak tahu berapa daripada sini ke sini. Jadi omega 3 sama dengan apa? 90 tolak 120 tolak sama dengan berapa? Negatif 30 degree. Jadi dekat belakang ni dia adalah sampai negatif 30 degree. So kalau kamu pusingkan ni ke belakang, okay, kamu akan dapat okay, graf dia adalah macam ni untuk dia. Okay. Alright. Jadi ini graf dia. Graf omega 1, omega 2, omega 3. Alright. Kita tarik dia punya graf ni, dia shift, okay, phase shift, bermaksud dia bergerak sebanyak 90 degree kat sini. Faham ke? Faham tak? Faham. Faham. Okay. Nanti saya akan bagi kamu homework, nak bagi kamu lagi faham. Alright, jadi sekarang apa yang perlu kamu buat? Kamu kena lukis ke semua graf sebab kita tahu yang ini adalah 100 sin omega T. Yang ini 30 omega T plus pi over 2. So, dia punya gabungan dia plus ni, kamu kena lukis graf yang baru. Okay. So, graf yang baru ni, kamu tarik kat mana dia bertemu. Okay. Ni kita tahu dah, kosong. Kalau kosong dengan kosong, okay. So yang ni apa? 80, 60, 40, 20. Negatif 20, negatif 40, negatif 60, negatif 80. So yang ini berapa? 20 tambah 20, 40. 20. Yang ni dekat sini start kosong dengan ini. Yang ni 80 tambahkan dengan negatif 30. Berapa? 50. Betul, 80 tolak 30, 50. Yang ni 30. 30 tambah 80, 110. Terlebih. So, yang ni pun kamu akan dapat benda yang sama juga. Berapa tadi? 50, 110. So, bila kamu graf, lukis mula trace balik. Okay. So, kalau kamu trace semula, okay, kalau kamu trace semula, ini graf yang merah ni yang kamu akan dapat. 100 sin omega T plus 30 sin 3 omega T plus pi over 2. Okay. Boleh ke?
Faham tak? Macam mana lukis? Faham ke? Okay, nanti saya akan bagi kamu nota ni. Okay, so walaupun saya lukis tak ikut graf, tak ada kertas graf, kamu nampak how I am going to draw the graph is exactly hampir sama dengan original. Betul tak? Okay. Yang ni kalau kamu gunakan multisim, kamu akan dapat graf yang sebiji macam ni. Right? Okay. So as a homework, okay, saya nak kamu carilah kertas graf. Okay, kertas graf. And then saya nak kamu lukis buat example 5.3. Example 5.3 ni, okay, yang ni, tapi dia bukan voltage, dia adalah current 10 sin omega T plus 4 sin 2 omega T. Jawapan dia pun dah ada macam ni. Tapi saya nak kamu lukis sendiri. Gunakan nota yang saya bagi ni, kejap lagi saya bagi yang apa ni, yang gambar ni, pen ni. Okay, so gunakan nota yang saya beri ni untuk kamu lukis example 5.3. Boleh kan? Can you do it on your own? Can. Can, of course you can. You are a smart student, I know. Okay, seramai yang puji kamu student yang bijak pandai. Okay, kelas radio. So, saya amanahkan kepada kamu untuk buat sendiri. Bila kamu lukis sendiri baru kau dapat, oh macam ni rupanya. Sebenarnya tak susah pun. Lukis ni tak susah. Okay, cuma tahu macam mana nak buat je. Okay, so this is your homework. So, nanti next class bila? Besok petang kan? Next class kita akan, maybe kita boleh habiskan terus chapter 5 ni. Kemudian merdeka. Habis. Besok kita akan belajar kira-kira macam mana nak kira RMS, macam mana nak kira average ataupun mean dengan 4 factor. Okay, boleh ke? Right, so please switch on your camera. Okay, switch on your camera. Aduh. Saya nak, sebelum saya lupa baik saya attachkan siap-siap soalan jawapan ni. Okay, buka kamera sementara saya nak attachkan note ni. So semua dah buka Dah dapat kan? Saya send. Alright. So mana orangnya?
Okay, senyum. Peace. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Alright, so that's all for today. Thank you very much. Bye. Jumpa lagi next class. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.